Siapa untung dalam pertembungan dua kuasa dunia, China dan Amerika Syarikat dalam industri chip global? Persoalan itu dikupas oleh Financial Times dan analisisnya ialah Malaysia disifatkan sebagai negara pemenang dalam pertembungan dua gergasi itu. FT antara lain melaporkan banyak syarikat gergasi teknologi membuka kilang di Asia Tenggara dan naratif laporan ini tertumpu kepada jumlah pelaburan langsung asing FDI direkodkan di Pulau Pinang. Laporan sama memetik jumlah FDI di Pulau Pinang meningkat kepada 60.1 bilion ringgit melebihi jumlah terkumpul dari 2013 hingga 2020. Menurut Ketua Eksekutif Kemikon, Mercer Wismer, ketika ini banyak syarikat dari Korea, Jepun, malah Barat berlumba-lumba mencari peluang di Pulau Pinang. Tambahnya, sekatan dari Amerika Syarikat menyebabkan syarikat peralatan semikonduktor utama tidak mengeksport produk mereka ke China. Ini menyebabkan banyak syarikat dari China mengambil langkah strategik memindahkan operasi ke banyak lokasi di Asia Tenggara dan Pulau Pinang dilihat lokasi berpotensi. Investment menganggarkan terdapat 55 syarikat tanah besar di Pulau Pinang berbanding 16 sebelum sekatan antaranya Feshi Metal Technology. Perkembangan pesat ini menyebabkan muncul perkembangan daripada penganalisis bahawa Amerika akan bertindak menyekat teknologi China yang dibangunkan di Malaysia. Tapi bagi Eksekutif Negara Bank of America, Gautam Puntambekar berkata, Malaysia tidak terkecuali, namun kepelbagaian rantaian bekalan dari China akan menjadi tumpuan utama banyak syarikat. Pada tahun lalu, Malaysia dihadapan sebagai pengimport utama chip Amerika di peringkat global dengan 20% meninggalkan Taiwan dengan 15.1%, Vietnam 11.6% dan Thailand 8.7%. Walaupun gergasi China berlumba mengukuhkan kedudukan, syarikat gergasi dari Amerika dan Jerman tidak mahu ketinggalan. Micron tahun lalu umumkan melancarkan kemudahan kedua untuk pemasangan dan ujian di Pulau Pinang, manakala Infineon mengumumkan perancangan meningkatkan kemudahannya di Kulim, Kedah bagi membina loji fabrikasi kuasa silikon karbida 200mm terbesar di dunia bagi tempoh 5 tahun. Walaupun Pulau Pinang berjaya menarik jumlah FDI tinggi, tetapi naratif kemajuan mengusung sama kelemahan, antaranya kekurangan bakat tempatan bagi menyokong pembangunan industri. Selain itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata sektor elektrik dan elektronik memerlukan 50,000 jurutera. Namun hanya 5,000 graduan jurusan itu direkodkan, malah lebih parah apabila ramai dalam kalangan mereka memilih bekerja di Singapura dengan gaji lebih lumayan. Malah ujarnya, gaji graduan baru masih berada di bawah sektor profesional lain dan perkara ini menyebabkan negara berdepan masalah rantaian bekalan pada masa akan datang. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru usaha membangunkan bakat tempatan dipergiat bagi memenuhi keperluan selain menawarkan gaji progresif. Apapun, ketegangan antara Washington dan Beijing dilihat sebagai satu limpahan buat Malaysia, khususnya Pulau Pinang.